Pejamkan mata Anda sejenak, ambil nafas dalam-dalam, dan bayangkan malam yang gelap, dipenuhi dengan lautan bintang yang berkelipan di atas Anda. Langit kelihatan begitu tenang, begitu damai dan abadi. Tetapi, adakah Anda tahu bahwa di sebalik keindahan yang membisu ini, tersembunyi sebuah kisah keganasan kosmik yang luar biasa? Selamat datang ke satu perjalanan yang akan mengubah cara Anda memandang alam semesta selamanya. Malam ini, kita akan meneroka sebuah fenomena yang menakjubkan dan mendebarkan. Kita akan bercakap tentang galaksi kanibal. Ya, Anda tidak salah dengar. Di luar sana, di angkasa yang maha luas, pemangsa yang paling besar bukanlah jerung raksasa atau makhluk mitologi purba. Pemangsa ini terbentuk daripada pusaran gas, debu kosmik, dan berbilion-bilion bintang yang bersinar. Ia menelan jirannya sendiri dalam satu tarian grafiti yang perlahan, senyap, dan memukau. Mari kita lepaskan diri dari tekanan dan kesibukan bumi sejenak. Tarik nafas panjang, kosongkan minda Anda, dan mari kita melayang jauh ke dalam kegelapan yang mempesonakan ini. Untuk memahami fenomena kanibalisme kosmik yang luar biasa ini, kita perlu kembali kepada asas penciptaan. Apa sebenarnya sebuah galaksi? Bayangkan sebuah pulau cahaya yang agung, terapung bersendirian di dalam lautan kegelapan mutlak yang tiada penghujungnya. Pulau ini bukan dibina daripada pasir, tanah, atau batu, tetapi ditenun daripada berbilion-bilion bintang yang menyala. Matahari kita, yang memberi kehidupan kepada bumi, hanyalah satu titik kecil di dalam lautan cahaya ini. Pada awal pembentukan alam semesta, berbilion tahun yang lalu, sejurus selepas letupan Big Bang yang penuh misteri, ruang angkasa dipenuhi dengan awan gas hidrogen dan helium yang sangat panas dan tebal. Perlahan-lahan, dalam kesunyian mutlak, daya grafiti mula memainkan peranannya. Grafiti adalah pengukir utama alam semesta kita. Ia menarik jirim ke arah satu sama lain tanpa henti. Awan-awan gas purba ini mula runtuh ke dalam, mampat, dan akhirnya mencucuh bintang-bintang pertama dalam kegelapan. Bintang-bintang ini kemudiannya berkumpul bersama, terikat oleh tarikan yang sama, lalu membentuk struktur mega yang kita panggil galaksi. Tetapi, ruang angkasa bukanlah satu tempat yang adil atau statik. Galaksi yang bersaiz lebih besar memiliki tarikan grafiti yang jauh lebih kuat. Oleh itu, sejak bermulanya masa, galaksi-galaksi ini telah berinteraksi. Mereka menarik satu sama lain merentasi kekosongan. Dan disinilah kisah epik pemangsa kosmik kita mula terukir di kanvas alam semesta. Seringkali kita terperangkap dalam ilusi ketenangan yang abadi. Mari kita mulakan dengan memecahkan satu mitos yang terkenal. Ramai yang percaya bahwa alam semesta adalah statik, di mana bintang-bintang dan buruj berada di tempat yang sama selamanya. Bayangkan Anda melihat buruj biduk di langit malam. Ia kelihatan tidak berubah sejak zaman nenek moyang kita. Namun, ini hanyalah satu ilusi yang tercipta karena kehidupan manusia yang terlalu singkat. Hakikatnya, segala-galanya di angkasa sedang bergerak dengan kelajuan yang menakutkan. Bintang-bintang dilahirkan dan mati, manakala galaksi sentiasa bergerak, berputar, dan menghampiri satu sama lain. Alam semesta kita adalah sebuah entiti yang hidup dan bernafas melalui pergerakan jirim. Kini, mari kita berkenalan dengan pemangsa terdekat dengan kita. Buka mata minda Anda dan lihatlah rumah kosmik kita sendiri. Galaksi Bima Sakti. Bima Sakti adalah sebuah galaksi berpilin yang sungguh menawan. Kelihatan seperti cakera cahaya yang berputar dengan lengan-lengan yang dipenuhi bintang. Namun, di sebalik penampilannya yang mempesonakan, Bima Sakti menyembunyikan sebuah rahasia gelap. Ia adalah seorang pemburu yang sangat cekap. Selama berbilion-bilion tahun, Bima Sakti telah berkembang dan membesar bukan sahaja dengan membentuk bintang baru, tetapi dengan memangsa dan menelan galaksi-galaksi kecil di sekitarnya. Ya, kita hidup di dalam perut sebuah galaksi kanibal. Mari kita gali sejarah masa lalu yang jauh.
Bayangkan sebuah tapak penggalian arkeologi kosmik. Ahli astronomi hari ini ibarat detektif yang meneliti sisa-sisa mangsa purba. Berbilion tahun dahulu, Bima Sakti telah bertembung dengan sebuah galaksi malang yang kini kita panggil Kraken. Selain itu, terdapat satu lagi mangsa besar bernama Gaia Enceladus. Bayangkan sebuah bandar kecil yang ditelan oleh metropolis yang berkembang pesat. Bintang-bintang dari galaksi Gaia Enceladus ini masih berada di sekeliling kita hari ini. Mereka bergerak dalam orbit yang aneh dan berbeza daripada bintang-bintang asal Bima Sakti, menjadi bukti bisu kepada pembunuhan kosmik yang berlaku di masa lampau. Tetapi, adakah kanibalisme ini hanya berlaku pada masa lalu? Tidak sama sekali. Proses pemakanan ini sedang berlaku tepat pada detik ini. Di pinggir galaksi kita, terdapat sebuah galaksi kerdil yang dikenali sebagai galaksi kerdil Sagittarius. Bayangkan sebiji gula-gula karamel yang sedang ditarik dan diregangkan secara perlahan-lahan. Itulah nasib Sagittarius. Tarikan grafiti Bima Sakti yang jauh lebih kuat sedang merobek Sagittarius sedikit demi sedikit, mencuri bintang-bintangnya dan menarik mereka masuk ke dalam pusaran gergasi Bima Sakti. Mangsa ini sedang ditelan hidup-hidup, sementara kita melihatnya. Bagaimana pula dengan masa depan? Siapakah yang berada dalam senarai menu seterusnya? Jika Anda berada di hemisfera selatan bumi, Anda boleh melihat dua tompokan cahaya yang kelihatan seperti awan di langit malam. Ini adalah awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. Mereka kelihatan seperti satelit yang setia, tetapi pada hakikatnya mereka sedang ditarik ke dalam pelukan maut Bima Sakti. Bayangkan dua buah bot kecil yang terperangkap dalam arus sungai yang deras, perlahan-lahan ditarik ke arah air terjun yang besar. Dalam beberapa bilion tahun lagi, awan-awan ini akan musnah sepenuhnya dan menjadi sebahagian daripada badan Bima Sakti. Apakah daya misteri yang membolehkan kanibalisme kosmik ini berlaku? Jawabannya terletak pada sesuatu yang dipanggil daya pasang surut. Kita biasa dengan konsep ini di bumi. Bayangkan bagaimana bulan menarik lautan kita, menyebabkan air pasang dan air surut di pantai. Sekarang, besarkan konsep ini ke skala galaksi. Apabila galaksi kecil mendekati galaksi gergasi, grafiti galaksi gergasi akan menarik bahagian galaksi kecil yang lebih dekat dengan lebih kuat berbanding bahagian yang jauh. Perbezaan tarikan ini mengoyakkan galaksi kecil itu, sama seperti arus lautan yang kuat mengoyakkan sebuah kapal karam. Apakah yang tinggal selepas proses pemakanan ini? Kosmos tidak membersihkan sisa makanannya. Sisa-sisa galaksi yang dikoyakkan ini membentuk apa yang dipanggil aliran bintang atau stellar streams. Bayangkan sungai cahaya yang bercahaya malap, mengalir dan melilit mengelilingi pinggiran Bima Sakti. Ribuan bintang yang dahulunya terikat dalam satu keluarga, kini dipaksa berbaris dan mengembara dalam satu garisan panjang merentasi angkasa yang gelap. Aliran bintang ini adalah parut sejarah, mengingatkan kita tentang keganasan grafiti yang merangkul alam semesta. Di sini kita perlu memperbetulkan satu lagi mitos yang sering disalahfahami. Apabila dua galaksi bertembung, Anda mungkin membayangkan letupan yang dahsyat, di mana bintang-bintang bertembung dan hancur antara satu sama lain. Realitinya jauh berbeza dan sangat damai. Jarak antara bintang adalah tersangat jauh. Bayangkan, Anda berjalan dengan mata tertutup di sebuah padang pasir yang sangat luas, dan di suatu tempat di padang pasir itu ada seekor semut. Peluang Anda untuk terpijak semut itu hampir sifar. Begitu juga dengan bintang. Galaksi melintasi satu sama lain seperti dua kepulan asap, berbaur tanpa bintang-bintang di dalamnya saling berlanggar. Jika bintang-bintang tidak berlanggar, apakah nasib sistem surya dan planet-planet di dalamnya semasa proses penelanan ini? Bayangkan sebuah planet yang tenang mengorbit bintangnya. Sama seperti bumi kita, semasa perlanggaran galaksi, daya grafiti yang huru-hara boleh mengganggu orbit bintang tersebut.
Sistem surya mungkin terhumban ke arah yang berbeza. Dalam case yang ekstrim, sesetengah planet mungkin direntap keluar daripada bintang induknya, menjadi planet yatim piatu yang hanyut bersendirian dalam kesejukan angkasa antara bintang. Kegelapan dan kesunyian menjadi rakan baru mereka untuk selamanya. Kisah ini tidak lengkap tanpa menyebut tentang Wira atau mungkin penjahat yang tidak kelihatan. Jirim gelap. Jirim gelap menyumbang kepada sebahagian besar jisim sesebuah galaksi. Walaupun kita tidak dapat melihatnya, merasainya, atau menyentuhnya, ia adalah tulang belakang grafiti yang memegang alam semesta. Bayangkan, jirim gelap sebagai tangan raksasa yang halimunan, memeluk keseluruhan galaksi dan menarik galaksi-galaksi lain ke arahnya. Tanpa cengkaman jirim gelap yang kuat, galaksi-galaksi mungkin akan terbang berselerak, dan kanibalisme kosmik ini tidak akan pernah berlaku. Untuk memahami gambaran yang lebih besar, kita perlu mengecilkan pandangan kita. Bayangkan seluruh alam semesta sebagai sebuah jaringan labah-labah kosmik gergasi yang bercahaya. Struktur ini dipanggil cosmic web. Filamen-filamen gas dan jirim gelap merentasi kekosongan, menyambungkan nodus-nodus di mana galaksi-galaksi berkumpul. Sama seperti titisan embun yang meluncur di atas benang labah-labah dan bergabung menjadi titisan yang lebih besar. Galaksi-galaksi mengalir di sepanjang filamen kosmik ini, ditarik oleh grafiti, menuju ke arah perlanggaran dan penyatuan yang tidak dapat dielakkan. Setelah memakan banyak galaksi kecil, Bima Sakti kini menghadapi cabaran terbesar dalam hidupnya. Dari jauh, merentasi jurang angkasa sejauh 2,5 juta tahun cahaya, sebuah raksasa sedang menghampiri. Inilah galaksi Andromeda. Jika Anda melihat ke arah buruj Andromeda di langit malam yang gelap, Anda boleh melihat tompokan cahaya kabur ini. Ia kelihatan kecil dan tidak berbahaya. Tetapi bayangkan tompokan kecil itu sebagai bayang-bayang seekor leviatan raksasa di dasar lautan yang perlahan-lahan berenang naik ke arah kita. Andromeda adalah galaksi berpilin yang lebih besar dan mengandungi lebih banyak bintang berbanding Bima Sakti kita. Pertembungan antara Bima Sakti dan Andromeda adalah satu takdir yang telah tertulis dalam hukum fisik. Ia bukanlah satu ramalan yang tidak berasas, tetapi satu kepastian matematik. Andromeda sedang meluru ke arah kita dengan kelajuan ratusan ribu kilometer sejam. Bayangkan sebutir peluru senyap yang ditembak dari jarak yang sangat jauh. Ia bergerak tanpa bunyi, melintasi ruang vakum yang sejuk. Walaupun ia bergerak dengan sangat pantas, angkasa begitu luas, sehingga perlanggaran ini hanya akan bermula dalam masa kira-kira 4 bilion tahun dari sekarang. Masa yang cukup lama untuk bumi mengalami evolusinya yang tersendiri. Apabila saat itu tiba, bayangkan pemandangan langit malam dari sebuah dunia yang mungkin masih berpenghuni. Sentuhan pertama antara kedua-dua gergasi ini bukanlah satu hempasan, tetapi satu belayan. Lapisan halo gas panas yang menyelubungi kedua-dua galaksi akan bersentuhan terlebih dahulu. Bayangkan dua orang penari balet yang mula menyentuh ujung jari mereka di tengah pentas sebelum memulakan tarian yang rancak. Graviti akan mula membengkokkan struktur pinggiran galaksi, menghantar riak daya merentasi lautan bintang. Semasa tarian grafiti ini semakin sengit, bentuk Bima Sakti dan Andromeda yang simetri dan indah akan mula herot benyot. Lengan-lengan pilin yang menawan akan diregangkan dan dikoyakkan. Bayangkan sebuah pusaran air di sungai yang tiba-tiba dikacau dengan sebatang kayu besar. Bentuk pilin itu hilang, digantikan dengan kekacauan aliran cahaya yang ditarik ke pelbagai arah. Bintang-bintang akan dilemparkan jauh keluar dari rumah asal mereka, membentuk ekor pasang surut gergasi yang memanjang ke dalam kegelapan angkasa. Walaupun bintang-bintang secara individu tidak akan berlanggar, nasib awan gas raksasa di dalam galaksi adalah berbeza. Ruang antara bintang dipenuhi dengan debu dan gas yang tebal.
Apabila kedua-dua galaksi ini bersilang, awan-awan gas ini akan bertembung sesama sendiri. Bayangkan dua awan ribut cumulonimbus yang hitam pekat bertemu dan bertembung di udara. Tekanan yang terhasil daripada perlanggaran ini akan memampatkan awan gas kosmik tersebut, mewujudkan keadaan yang sangat ekstrim dan panas di teras galaksi. Tekanan awan gas yang ekstrim ini membawa kepada satu fenomena ajaib yang dipanggil letusan pembentukan bintang atau starburst. Di sebalik kemusnahan galaksi lama, percikan kehidupan baru bermula. Jutaan bintang baru yang panas, biru dan bercahaya terang akan dilahirkan dalam tempoh masa yang sangat singkat dari segi kosmik. Bayangkan satu pertunjukan bunga api gergasi yang meletup dan menerangi malam kosmik yang gelap. Ia adalah satu pengingat yang indah bahwa di dalam alam semesta, kemusnahan dan penciptaan sentiasa berjalan seiring. Di tengah-tengah setiap galaksi besar, termasuk Bima Sakti dan Andromeda, bersembunyi seekor raksasa yang sebenar, lohong hitam supermasif. Lohong hitam ini mempunyai jisim berjuta-juta kali ganda lebih berat daripada matahari kita. Semasa galaksi-galaksi bercampur, jantung-jantung gelap ini akan mula merasakan kehadiran satu sama lain. Bayangkan dua pusaran air yang gelap dan maut di tengah lautan mula mengorbit satu sama lain, ditarik oleh daya tarikan yang sangat kuat dan tidak dapat dinafikan. Apabila kedua-dua lohong hitam supermasif ini semakin hampir, tarian mereka akan menjadi semakin laju dan ganas. Akhirnya, mereka akan bertembung dan bergabung menjadi satu entiti yang tunggal dan lebih menakutkan. Bayangkan detik penyatuan ini sebagai satu pelukan yang memakan segala-galanya. Peristiwa ini akan melepaskan jumlah tenaga yang sangat besar ke angkasa, menelan apa sahaja gas dan bintang malang yang berada terlalu dekat dengan ufuk peristiwanya. Perlanggaran lohong hitam raksasa ini tidak hanya senyap, ia menggemparkan struktur ruang dan massa itu sendiri. Penyatuan ini akan menghasilkan apa yang kita panggil gelombang grafiti. Bayangkan Anda membaling seketul batu yang besar ke dalam sebuah kolam yang sangat tenang. Riak-riak air akan bergerak dari pusat jatuhan batu ke tepi kolam. Begitu juga, gelombang grafiti akan meluncur merentasi alam semesta pada kelajuan cahaya, meregangkan dan memampatkan ruang kosong itu sendiri ketika ia menyapu seluruh kosmos. Selepas berbilion tahun, kekacauan dan tarian yang huru-hara, pertempuran kosmik ini akhirnya akan tamat. Bima Sakti dan Andromeda tidak akan wujud lagi sebagai galaksi berpilin yang kita kenali hari ini. Mereka akan bergabung, membentuk sebuah entiti baru, sebuah galaksi elips gergasi yang sering dipanggil oleh para saintis sebagai Milkomeda. Bayangkan, sebuah sfera cahaya yang sangat besar, tenang dan bercahaya malap tanpa lengan pilin, terapung megah di dalam angkasa. Pemangsa telah menelan mangsanya, dan kini berehat. Coba, bayangkan Anda berdiri di atas sebuah planet dalam galaksi Milkomeda yang baru ini dan memandang ke langit malam. Langit tidak lagi memaparkan jalur bercahaya Bima Sakti yang melintasi angkasa. Sebaliknya, keseluruhan langit akan diterangi oleh teras galaksi gergasi yang mempesonakan, bercahaya dengan cahaya hangat daripada bintang-bintang tua yang kemerah-merahan. Ia adalah pemandangan yang memberikan rasa takjub, satu saksi kepada perubahan zaman kosmik yang tidak pernah berhenti berevolusi. Dengan terbentuknya Milkomeda, galaksi baru ini akan memasuki fase penuaan. Gas dan habuk kosmik, yang merupakan bahan bakar untuk membentuk bintang baru, telah habis digunakan semasa perlanggaran awal. Bayangkan sebuah lautan yang kembali tenang dan rata, seperti cermin kaca selepas ribut taufan yang dahsyat berlalu. Milkomeda akan menjadi galaksi yang tenang, dihiasi oleh bintang-bintang tua yang secara beransur-ansur menyejuk dan meredup sepanjang bilion tahun yang akan datang. Adakah Bima Sakti atau Milkomeda
adalah pemangsa terbesar di luar sana? Tidak sama sekali. Alam semesta penuh dengan gergasi yang jauh lebih menakutkan. Kenali Messier 87 atau M87, sebuah galaksi elips raksasa dalam gugusan Virgo. M87 adalah raja pemangsa sebenar. Ia telah menelan beratus-ratus, mungkin beribu-ribu galaksi kecil sepanjang hayatnya. Bayangkan seekor raksasa emas yang bersinar, dilindungi oleh ribuan gugusan bintang palar, memerintah kawasannya dengan tarikan grafiti yang tiada tandingannya. Galaksi raksasa seperti M87 tidak wujud bersendirian. Mereka tinggal di dalam bandar-bandar kosmik yang dipanggil gugusan galaksi. Gugusan galaksi adalah himpunan ratusan atau ribuan galaksi yang terikat oleh grafiti bersama. Bayangkan sebuah kota metropolitan malam yang sibuk dilihat dari udara, di mana setiap lampu bangunan adalah sebuah galaksi yang terpisah. Di dalam gugusan yang padat ini, perlanggaran dan kanibalisme adalah perkara biasa. Ia adalah zon perang grafiti yang berterusan, di mana yang kuat menelan yang lemah. Kisah ini menjadi lebih misteri. Bima Sakti, Andromeda, dan keseluruhan gugusan galaksi berhampiran kita sedang ditarik oleh satu anomali grafiti gergasi yang dipanggil The Great Attractor atau penarik hebat. Kita tidak dapat melihatnya dengan jelas karena ia terlindung oleh habuk tebal galaksi kita sendiri. Bayangkan The Great Attractor sebagai satu arus laut raksasa di dasar jurang kosmik, perlahan-lahan mengheret seluruh bandaraya galaksi kita ke arah satu destinasi yang tidak diketahui di dalam kegelapan ruang. Tetapi, sementara galaksi ditarik untuk bergabung oleh grafiti, ada daya lain yang sedang memisahkan alam semesta. Inilah tenaga gelap. Tenaga gelap adalah daya misteri yang menyebabkan ruang di antara galaksi berkembang semakin pantas. Bayangkan Anda meniup sebiji belon yang mempunyai titik-titik padanya. Titik-titik itu semakin menjauh antara satu sama lain. Walaupun jiran terdekat seperti Andromeda ditarik ke arah kita, galaksi di luar kumpulan tempatan kita ditiup pergi dengan laju oleh angin halimunan tenaga gelap ini. Apakah pengakhiran bagi kanibalisme galaksi ini? Apabila tenaga gelap terus mengembangkan alam semesta, jarak antara gugusan galaksi akan menjadi terlalu luas. Grafiti tidak lagi mampu merapatkan jurang tersebut. Pada masa itu, zaman perlanggaran dan pemakanan galaksi akan berakhir. Bayangkan, seekor pemangsa purba yang kesepian, terkurung di dalam gua yang kosong tanpa mangsa yang tinggal. Galaksi-galaksi raksasa akan terpencil bersendirian dalam kegelapan angkasa yang semakin membesar, menanti bintang terakhir mereka terpadam. Walaupun konsep kanibalisme kosmik kedengaran ganas dan menakutkan, terdapat falsafah yang indah di sebaliknya. Di alam semesta, kemusnahan bukanlah satu pengakhiran, tetapi titik permulaan. Perlanggaran galaksi mengadun semula unsur-unsur kimia. Ia menyebarkan unsur-unsur berat yang diperlukan untuk membentuk planet batuan seperti bumi dan molekul-molekul asas untuk kehidupan. Bayangkan satu kebakaran hutan yang memusnahkan pokok tua, tetapi abunya memberikan nutrien yang kaya untuk benih-benih baru bercambah pada musim bunga. Akhir sekali, renungkan kembali kedudukan kita. Kita berada di permukaan seketul batu biru yang kecil, mengorbit sebuah bintang biasa, di pinggir sebuah galaksi kanibal yang sedang meluncur melalui ruang angkasa ke arah takdir perlanggarannya. Bayangkan sebutir pasir halus di pantai yang membentang tanpa hujung. Kita mungkin merasa kecil dan tidak bererti. Namun, pikiran kitalah yang mampu mengembara merentasi bintang, memahami tarian grafiti gergasi ini, dan mencari kedamaian dalam kebesaran tak terhingga alam semesta yang menakjubkan ini. Kini, setelah perjalanan panjang ini, kita telah melihat wajah sebenar alam semesta kita. Ia bukanlah satu tempat yang beku, statik, atau membosankan. Sebaliknya, ia adalah sebuah teater agung
yang dipenuhi dengan penciptaan dan kemusnahan yang berterusan. Galaksi-galaksi kanibal ini mungkin kedengaran menakutkan pada mulanya, tetapi mereka adalah alasan utama mengapa kita berada di sini. Tanpa perlanggaran ini, galaksi kita tidak akan mempunyai bahan yang cukup untuk membentuk bintang baru seperti matahari dan planet yang mampu menyokong kehidupan seperti bumi. Kematian dan penyerapan satu galaksi secara langsung membawa kepada kehidupan berbilion bintang yang baru. Apabila Anda memandang ke langit malam mulai hari ini, ketahuilah bahwa Anda sedang melihat sebuah karya seni kosmik yang sangat dinamik dan sentiasa berubah. Terima kasih kerana membenarkan saya memandu Anda melalui perjalanan minda yang menenangkan ini. Jika Anda menemui kedamaian dalam kebesaran dan misteri angkasa lepas, pastikan Anda menekan butang suka, kongsikan video ini kepada rakan-rakan, dan langgan saluran kami untuk lebih banyak pengembaraan. Tinggalkan komen di bawah. Jika Anda berpeluang melawat mana-mana galaksi di alam semesta, galaksi manakah yang Anda ingin terokai? Selamat malam, berehatlah dengan tenang, dan teruslah bermimpi indah di bawah taburan jutaan bintang.